أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Sambung daripada perbahasan semalam. Semalam kita berhenti dekat ma'ana biqari'in. Ma yang ketiga tu para syurah buat taujih ataupun buat syarah sebagai ma istifham. Sebagai ma istifham. Qarinahnya apa? Qarinahnya ialah lafaz dalam Tariq Ibnu Hajar. Dalam Ibnu Hajar punya riwayat yang mana melalui Tariq Urwah, lafaznya kaifa aqra'u. Kaifa aqra'u, bagaimana aku nak. Ini yang ketiga ni. Yang pertama, ma'ana biqari'in, saya bukanlah orang yang mengenal huruf, saya ummi. Pertama, Nabi imtina. Imtina ni nak Nabi menolak lah, menolak untuk baca. Yang kedua, nafyun mahdun. Yang kedua, ma'ana biqari'in itu nafyun mahdun, tidak ada imtina lagi. Baginda punya penolakan untuk baca tu sudah kendur. Itu selepas Jibril peluk kan. Yang ketiga, ma ana biqari'in tu, ma tu ditaujih sebagai ma istifhamiyah. Bukan ma nafiah, ma tanya. Ma apa? Ma ana biqari'in. Sebab apa kita buat taujih macam ni? Kita memilih taujih ni. Bukan kita buat, kita pilih. Taujih dibuat oleh syurah. Ada yang mengatakan ketiga-tiganya ma nafiah, ada juga. Tapi kita pilih syurah yang mengatakan ma ketiga itu istifham. Kerana apa? Supaya jadi taksis. Taksis. Sebab kaedahnya apa? At-taksisu aula minat ta'kidi. Boleh faham? Taksis lebih aula. Taksis maknanya jumlah yang kedua memberi makna yang baru, bukan seperti makna pada jumlah pertama. Demikianlah jumlah ketiga misalnya memberi makna yang baru, yang lain daripada makna yang ada dalam jumlah kedua. Itulah makna taksis. Setiap jumlah yang berikutnya memberi pengertian yang baru, walaupun lafaznya sama, tapi maknanya berlainan. Itulah taksis. Kaedahnya at-taksisu aula minat ta'kidi. At-taksisu aula minat ta'kidi. Taksis lebih utama, lebih aula daripada takkid. Takkid maknanya mengulangi makna yang sama, mengulangi pengertian yang sama. Jadi ma yang ketiga tu ma istifhamiyah. Qarinahnya apa? Qarinahnya berdasarkan riwayat Ibnu Hajar yang melalui Tariq Urwah. Ibnu Hajar dia ada sanad Bukhari dia sendiri kan. Dia ada sanad Bukhari dia sampai kepada Imam Bukhari, sanad dia sendiri. Dalam riwayat dia ni ada satu tariq yang melalui Urwah. Di dalam tu ada kaifa aqra'u. Kaifa aqra'u. Qarinah yang kedua juga riwayat Ibnu Hajar, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam tariq dia tu, ataupun dalam riwayat dia yang melalui tariq Ubaid bin Umair, di sana lafaznya madza aqra'u. Madza aqra'u, apa saya nak baca? Istifhamiyah kan? Kaifa istifhamiyah. Madza pun istifhamiyah. Nabi tanya kepada Jibril, apa saya nak baca? Maknanya imtina, keengganan dah tak ada, penafian dah tak ada. Yang ada sekarang ni
nak baca, tapi apa saya nak baca. Dan satu lagi juga Al-Hafidh Ibn Hajar punya riwayat melalui tariq Imam Zuhri. Di sana lafaznya kaifa juga, kaifa aqra'u, kaifa aqra'u. Tentang ma istifhamiyah selepasnya tidak ada ba, ini mengikut penentuan yang dibawa oleh a'immatul lughah, a'immah dalam bidang bahasa, bahawa ma istifhamiyah selepasnya tidak ada ba. Di sini ada ba ni, ma ana biqari'in, macam mana jadi ma istifhamiyah pula? Itu kaedah kebanyakan a'immatul lughah. Di sisi Imam Akhfash boleh berlaku. Di sisi Imam Akhfash boleh berlaku ma istifhamiyah selepasnya datang ba, boleh berlaku. Di sisi siapa? Al-Imam Akhfash. Al-Imam Akhfash. Jadi walaupun kita kata riwayat-riwayat yang lain ini bukan riwayat sahihain, marasil yang ada dalam tariq Ibn Hajar itu kan, kaifa aqra'u ataupun madza aqra'u, semua itu marasil. Dan tak dapat menandingi kekuatan yang ada dalam riwayat sahihain. Riwayat sahihain ma ana biqari'in. Dalam riwayat sahihain, riwayat Bukhari, riwayat Muslim, semuanya ma ana biqari'in. Jadi walaupun kaifa aqra'u tu riwayat tu mursal, demikian juga madza aqra'u riwayat tu mursal, tak dapat menandingi riwayat sahihain. Walaupun begitu, tetap ada ta'yid dari pada lughah oleh Imam Akhfash tadi. Ta'yid bahawa ma'ana biqari'in itu dengan makna istifhamiyah ada ta'yidnya. Boleh faham? Maknanya walaupun dari segi riwayahnya tak dapat menandingi lah. Riwayat istifham ni tak dapat menandingi ma'ana biqari'in. Ma'ana biqari'in ni kalau al-ma'na al-mutabadir ila dhihni, makna yang segera datang dalam zihni kita, ialah manafiyah. Bila kita dengar orang Arab kata kan, awak tak Arab kan? Saya ada juga bau-bau Arab. Jadi bila dengar orang Arab kata ma'ana biqari'in, al-ma'na al-mutabadir, makna yang segera datang dalam kefahaman kita, apa dia? Manafiyah lah. Jadi walaupun begitu, dari segi riwayahnya ma tu nafiyah lebih rajih, tetapi dari segi dirayahnya ada dokongan, ada ta'yid daripada pandangan Imam Akhfash tadi. Ada ta'yid, mana riwayat-riwayat mursal itu walaupun sanadannya ataupun riwayatannya dia tak kuat kerana dia mursal, tetapi riwayat sahihain ini ma'ana biqari'in dengan makna istifhamiyah ni menyokong riwayat mursal itu dengan adanya pandangan Imam Akhfash ni. Boleh faham? Kan Imam Akhfash kata mengharuskan ma'ana biqari'in itu istifhamiyah. Boleh faham? Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia taujih secara istifham. Ma ni kita mengatakan istifham, walaupun riwayatannya dhaif, tetapi dirayatannya boleh diterima. Walaupun riwayatannya dhaif, tapi dirayatannya secara dirayahnya dia jadi kuat. Secara dirayahnya jadi kuat. Macam mana jadi kuat? Sebab dia bergabung tu riwayat-riwayat mursal, riwayat kaifa, riwayat madza. Yang mursal ini
dia bergabung dengan riwayat sahihain ma'ana biqari'in tu. Faham tak? Jadi soalannya berlaku kathratut turuq. Berlakunya apa? Banyak tariq tu. Kathratut turuq. Bergabung. Sehingga dia jadi apa? Dia jadi makna nafiah lebih lemah. Jadi makna nafiah jadi marjuh, jadi tak kuat berbanding makna istifhamiyah. Sebab makna istifhamiyah ada kathratut turuq. Boleh faham? Haris Mahdi faham? Ya. Yang lain-lain, Zulhelmi faham? Makna, saya ulang sikit lagi ya. Makna walaupun secara riwayatannya ma'ana biqari'in dengan makna istifhamiyah ni tak kuat. Dari segi riwayat, sebab apa? Sebab dia riwayat marasil, riwayat mursal. Tak dapat menandingi riwayat sahihain. Itu kalau kita lihat dari sudut riwayatnya. Tapi kalau lihat dari sudut dirayahnya, dirayah mana? Kefahaman lughah. Dirayah yang ni apa? Kefahaman lughah. Maka dia jadi kuat tu. Dia bergabung jadi tariq sahihain bergabung dengan tariq marasil tadi. Bergabung semuanya memberi makna istifhamiyah. Riwayat mursal daripada Urwah pun istifham. Riwayat daripada Ubaid bin Umair tadi yang saya sebut tadi, madza, memberi makna istifham. Riwayat sahihain ma'ana biqari'in, bila kita ambil ke pandangan Akhfash, dia juga membawa makna istifham. Jadi secara dirayatannya makna istifham untuk yang ketiga ni, untuk ma'ana biqari'in yang ketiga ni lebih kuat. Boleh faham? Macam mana? Abdullah Mujahidul Islam. Boleh faham? Kenapa kata dia Abdullah Al-Mujahidul Islam? Dia salah nahwu ni. Ada kata dia Al-Mujahidul Islam. Dia tarkib idhafi kan? Ya? Tarkib idhafi macam mana boleh ada Al-Mujahidul? Alif lam ada. Ini ilmu belajar ta'amal ni. Ya? Macam mana Abdullah? Kena ubah tu kena ubah. Boleh faham? Kemudian fa'akhadhani, Jibril alaihi salam tangkap aku. Akhadha mana? Pegang akulah. Akhadhani bukan pegang. Ada beza kan pegang dengan pegang. Kalau pegang sekadar pegang gitu. Kalau pegang ni pegang dengan sepenuh tenaga. Beza pegang dengan pegang. Jibril alaihissalam pegang aku. Fa'akhadhani, faghattani, lalu dia ghatta mana? Dakap. Dakap, menekan. Dakap dengan kuat. Fa'akhadhani faghattani. Dalam riwayat Tabari, lafaznya ghattani bitta. Bitta, bukan ghatta. Ghatta bil ta. Dalam riwayat At-Tabari, bittani, ghattani. Dalam riwayat Abu Daud At-Tayalisi pula, fa'akhadha bihalqi. Jibril alaihi salam pegang dekat leher aku ni. Akhadha bihalqi, pegang dekat leher aku. Jadi dia punya qadar mushtaraknya pada ketiga-tiga riwayat tu. Riwayat ghatta, dan satu lagi akhadha bihalqi, qadar mushtaraknya apa? Jibril pegang aku, tangkap aku. Kemudian dia apa tu, tekan kuat-kuat. Hatta balagha minni al-jahda. Hatta balagha minni al-jahda boleh, al-juhda pun boleh.
hatta balagha minni. Kalau al-jahda bermakna al-jahda ay al-masyaqqah. Hatta balagha minni al-dhamir balagha tu fa'ilnya ialah Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam sampai ke muncak masyaqqah, ke puncak kepayahan pada diri aku. Dia tekan aku sampai kepada kemuncak kepayahan yang ada pada diri aku. Itu kalau baca al-jahda. Kalau baca al-juhda pula, al-juhda bermakna usaha. Al-juhda dengan mana? Usaha ataupun taqat, tenaga. Al-juhda tenaga. Hatta balagha Jibril sampai kepadaku kemuncak tenaga aku. Itu kalau baca ad-dal tu bin nasbi. Al-juhda ataupun al-jahda. Jibril dhamir balagha balik kepada Jibril alaihi salam. Satu lagi ihtimal balagha minni al-juhdu. Balagha minni al-juhdu. Al-juhdu tu jadi fa'il bagi balagha. Maknanya tenaga aku sampai ke puncak. Tenaga aku sampai ke puncak. Sehingga sampai ke puncak daripadaku al-juhdu taqat, tenaga. Yang keempat ihtimal hatta balagha minni al-jahdu, masyaqqah, kepayahan sampai ke puncak. Kepayahanku sampai kepada kemuncaknya. Jadi ada 4 semua ihtimal. Boleh faham? Jim tu ada 2 ihtimal, jim bin nasbi dengan bin raf'i. Dal juga ada 2 ihtimal, bin nasbi dengan bir raf'i. Jadi 2 kali 2 jadi berapa? Ilmi. 2 kali 2 jadi 4 kan? 2 kali 2 jadi? Betul ke 2 kali 2 4? 2 kali 2 2 kan? 2 kali 2 4 lah. Jadi 4 ihtimal semua. 4 ihtimal. Boleh faham? Fa'il kalau baca bin nasbi dal, fa'ilnya Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam. Jibril sampai kepada kemuncak masyaqqah aku. Dia tekan sampai kemuncak masyaqqah aku. Ataupun kalau baca balagha minni al-juhda, dia sampai kepada kemuncak tenaga. Al-juhda bermakna tenaga. Al-jahda bermakna masyaqqah. Dah Jibril alaihissalam peluk Nabi sampai ke muncak tenaga Nabi. Kekuatan Jibril luar biasa. Jibril alaihissalam pernah angkat perkampungan kaum Lut. Kaum Lut kan? Kaum Lut, perkampungan kaum Lut yang mengamalkan sodomais. Mengamalkan apa? Sodomais. Tahu sodomais kan? Amir Syafi'i. Jadi dia angkat tu dengan ujung sayap dia tu. Sehingga sekarang jadi apa? Al-Bahrul Mayyit. Al-Bahrul Mayyit. Perkampungan kaum Lut dicungkil oleh sayap. Jibril alaihissalam cungkil dengan hujung sayap dia, angkat sampai ke langit dunia, lepas tu terbalik kan. Musnah. Itu tenaga Jibril alaihissalam. Di sini Jibril peluk Nabi sampai ke muncak tenaga Nabi. Tak berkecai ke Nabi SAW.
Siapa boleh jawab ni kemusykilan ni? Allamah Tibi kata, Allamah Tibi, bukan Allamah TV ya. Allamah Tibi kata masa tu Jibril alaihissalam bukan dengan rupa asal. Kalau rupa asal lahu situ mi'ati janah, punya 600 sayap, memanglah berkecai Nabi. Jibril datang dengan rupa manusia masa tu. Jadi bila rupa manusia, tenaga dia pun sebagai tenaga manusia lah, bukan tenaga malaikat. Sebab tu Nabi Musa AS kan, bila dia tampar Malikul Maut, terkeluar biji mata Malikul Maut. Malikul Maut datang kepada Nabi Musa berupa seorang manusia. Maknanya nak cerita apa? Bila malaikat, bila mana-mana makhluk jin ke apa, malaikat ke, bila rupa datang dengan rupa makhluk lain, maka tenaga dia adalah tenaga makhluk tu. Kalau contoh jin kan, dia datang dengan rupa ular, maka kekuatan dia kekuatan seekor ular lah, bukan kekuatan jin. Khasiat yang ada pada dia pun khasiat ular, bukan khasiat jin. Khususiat, keistimewaan jin tu tak ada lah, walaupun dia asalnya jin. Tapi bila dia berupa, sebab tu ada jin masuk rumah Aisyah, isteri Nabi, berupa ular. Aisyah pukul dia mati. Aisyah radhiyallahu anha pukul mati. Lepas tu baru dapat tahu yang dipukul tu jin. Dan Aisyah radhiyallahu anha telah bayar diat lah. Telah bayar diat. Dia seorang mukmin. Jadi bila datang dengan rupa mana-mana makhluk, kekuatan dia ialah kekuatan makhluk tu. Datang dengan rupa ular, kekuatan ular lah. Kalau dia sengat, kalau dia gigit manusia, boleh mati manusia. Dan sebaliknya pula, kalau manusia ambil kayu, ambil buluh ke, pukul ular tu, boleh mati ular tu walaupun dia asalnya jin. Nak ceritanya bila mana-mana makhluk Allah ni datang dengan rupa, berupa dengan makhluk lain, berupa dengan ular, jin kadang-kadang datang dengan rupa anjing, kadang-kadang jin datang dengan rupa kalajengking. Jadi semasa dia berupa kalajengking tu, kekuatan dia kekuatan kalajengking lah. Maknanya kalau manusia nak hadapi dia, hadapi sebagai kalajengking. Tak boleh nak dia nak lawan manusia dengan kekuatan jin, tak boleh, sebab dia datang dengan rupa kalajengking. Begitu kat sini Jibril alaihissalam datang dalam rupa manusia, maka kekuatan dia pun kekuatan manusia, tenaga dia tenaga manusia. Mullah Ali Qari tak setuju. Mullah Ali Qari kata, ish, mana boleh, dia kata tak kena dengan kaedah. Kan pertukaran qawalib, qawalib mana badan, qalab jamak dia qawalib. Pertukaran qawalib tidak bermakna berlaku pertukaran haqaiq. Kan pertukaran fizikal daripada jin, daripada malaikat tukar kepada qalab. Qalab maknanya jisim manusia. Hakikat dia tetap hakikat malaikat, kekuatan dia tetap kekuatan malaikat. Ini siapa kata? Mullah Ali Qari kata. Tapi yang tepatnya ialah seperti yang disebut tadi lah. Sebab ada contoh yang banyak kan. Jin bila dipertukar kepada rupa anjing, datang dalam rupa anjing, kekuatan dia kekuatan anjing. Jadi pandangan Mullah Ali Qari itu tak dipersetujui lah oleh syurah yang lain. Maknanya bila berlaku pertukaran qawalib ni, maka khasiat yang ada ialah khasiat qawalib yang dia berupa tu lah. Kalau dia berupa manusia, maka khususiat dia lah khususiat manusia. Pertukaran qawalib ni dia memberi kesan juga pada khususiat sesuatu, memberi kesan pada hakikat sesuatu. Okey, boleh faham ?
Semua faham? Jadi tak timbullah kemusykilan di sini. Jibril alaihissalam dia peluk Nabi, Nabi tidak berkecai. Sebab dia peluk itu sebagai kekuatan manusia. Pertukaran qawalib memberi kesan juga pada pertukaran haqaik sesuatu. Qawalib faham? Qawalib ni dia punya jisim lah, senang sebut jisim. Bila jisim manusia, maka kekuatan dia pun kekuatan manusia. Sebab tu bila Malikul Maut datang jumpa Nabi Musa, beritahu aku nak ambil nyawa kamu, Nabi Musa tampak, maka terkeluar biji mata Malikul Maut tu walaupun dia malaikat. Sebab dia datang dengan kekuatan sebagai badan dalam badan manusia, berupa manusia, maka tenaga dia pun tenaga manusia. Tak dapat mengatasi tenaga Nabi Musa alaihissalam. Apa hikmahnya Jibril alaihissalam peluk berkali-kali ni? Ada beberapa hikmah yang diberitahu oleh para syurah. Tapi yang paling jelas antara semua hikmah-hikmah itu ialah peluknya Jibril ini dengan tujuan untuk berlaku intiqalun nisbah, perpindahan nisbah. Nisbah ni apa dia? Pertalian kan, antara guru dengan murid ni ada pertalian dia tu. Ada 4 bentuk pertalian, 4 bentuk nisbah. Nisbah yang paling ringan, paling tak kuat, nama dia nisbah intiqaliyah, in'ikasiyah. Nisbah in'ikasiyah. In'ikas ni macam apa? Macam satu orang dia bakar minyak atar, kemudian dia hadir ke satu majlis, maka dengan sendirinya orang dalam majlis mendapat keharuman minyak atar itu. Bila saja orang tadi keluar daripada majlis, keharuman itu pun pergi bersama dengan dia, hilang. Keharuman tadi terus hilang, dan orang dalam majlis tak dapat lagi keharuman itu. Itu contoh nisbah in'ikasiyah nama dia. Di sisi sofiah, nisbah ini paling tak kuat, nama dia nisbah ataupun pertalian in'ikasiyah. Dia sekadar pantulan saja. Jadi cahaya yang ada pada syekh, selama syekh tu bersama murid, murid dapat cahaya tu. Bila syekh pergi, cahaya pun hilang daripada murid. Ini macam juga gini, kita buat contoh satu lagi, cermin kan. Kita bawa cahaya pergi depan cermin, maka cahaya tadi dia memantul dalam cermin. Bila kita alih ke lain cahaya, maka cermin tu dah tak ada cahaya dah. Ini nisbah in'ikasiyah. Nisbah ni dengan hadis saja Jibril ke Gua Hira, tu Nabi dapat tu. Pantulan daripada nur Jibril alaihissalam, nur wahyu yang Jibril dapat tu yang Jibril bawa, dengan semata-mata Jibril hadir, terus dapat. Tu Nabi dapat. Tapi yang 3 lagi tu Nabi belum dapat tu. Sebab yang pertama ni dia tak perlu usaha daripada murid. Dengan hadis syekh, murid dapat. Semata-mata duduk semajlis, murid dah dapat cahaya, tanpa ada usaha daripada murid, tanpa ada mujahadah. Jadi supaya ada 3 tahap lagi, selepas nisbah in'ikasiyah ni, dia ada lagi nisbah ilqaiyah, lepas tu nisbah islahiyah, lepas tu nisbah paling kuat nisbah ittihadiyah. Untuk dapat 3 nisbah ni perlu mujahadah yang panjang. Tapi untuk Nabi SAW sebagai satu keistimewaan, sebab Nabi pun nak diberi tanggungjawab yang besar, maka mujahadah yang panjang itu direngkaskan dalam pelukan Jibril AS. Peluk dan tekan. Nisbah ilqaiyah ni apa dia?
Dia punya bandingan gini ya, macam kita bawa satu lilin. Daripada lilin pertama kita pindah cahaya kepada lilin kedua. Maka lilin kedua ni dia akan menyala. Kalau kita alih bawa ke lain pun lilin pertama, lilin kedua akan masih menyala untuk beberapa lama. Tapi jangan lalai lah, si murid ni jangan lalai, jangan ada ghaflah, jangan ada kelalaian. Sebab kalau dia lalai, datang angin sikit tiup, matilah lilin tu. Dia kena usaha, kena ada tumpuan yang berterusan untuk jaga hati dia. Maka cahaya yang diperolehi daripada syekh tu akan berkekalan. Kalau tidak, kalau ada kelalaian, ghaflah, cahaya tu akan mati. Ini nisbah yang kedua, nama dia nisbah ilqaiyah. Dia lebih kuat daripada nisbah yang pertama. Sebab dia punya mujahadah lebih. Dia punya mujahadah lebih kan. Maknanya berlaku apa? Api ataupun cahaya itu dipindahkan daripada lilin pertama pindah ke lilin kedua. Cahaya dipindah daripada syekh kepada murid. Yang ketiga lebih kuat lagi daripada yang kedua. Nama dia nisbah islahiyah. Nisbah islahiyah. Dia punya bandingan ni gini kan. Macam satu orang gali kolam lah di tepi sungai. Dia alih air sungai tu masuk ke kolam dia. Dia buat parit masuk ke kolam dia. Jadi kalau adalah sikit sebanyak daun ke apa ke yang menghalang laluan air, batu-batu kecil, ranting-ranting sebagainya, maka air yang deras tadi akan menolak ranting-ranting tadi, menolak daun tadi, sehingga dia tidak menghalang pemindahan rohani itu tidak terhalang. Sebab apa? Air yang masuk tu air yang kencang, air yang kuat, yang deras. Air daripada sungai yang deras masuk ke dalam kolam. Ini memerlukan mujahadah yang lebih lah. Murid untuk dapat nisbah yang ketiga, nisbah tahap 3. Ini perlu pada mujahadah yang lebih berbanding tahap yang kedua. Kalau kita banding orang gali kolam tadi, dia kena gali, mungkin makan masa beberapa hari nak gali kolam tu. Lepas tu dia kena gali parit pula. Lepas tu kan kena ada penjagaan supaya tidak ada batu-batu yang besar kan menyekat parit dia yang dia buat tu, laluan air yang dia buat tu. Maksudnya apa? Dia perlu jaga hati dia, jaga anggota badan dia tidak ada dosa-dosa besar yang dia buat. Kalau ada sekadar sikit sebanyak sikit sebanyak apa tu kelalaian ke apa ke, maka kerana mujahadah dia kuat, masih boleh, aliran daripada syekh tu masih dia dapat, aliran rohani, aliran cahaya nuraniyat daripada syekh dia masih boleh dapat dengan sedikit-sedikit berlaku ghaflah. Macam dalam parit tadi, kalau sikit daun, sikit sebanyak ranting itu tak masih tidak menghalang laluan. Sebab apa? Mujahadah dia lebih besar. Dan kerohanian lebih kekal ni, tahap 3 ni. Perpindahan kerohanian daripada syekh kepada murid akan berlaku lebih lama. Boleh faham? Jadi hikmah daripada perlukan pertama supaya Nabi memperolehi nisbah ilqaiyah. Perlukan kedua supaya Nabi memperolehi nisbah islahiyah. Sekarang ni perlukan yang ketiga pula, supaya Nabi memperolehi nisbah ittihadiyah. Ini paling tinggi, nisbah paling tinggi. Ittihadiyah ni dia macam jiwa dia menyatu antara syekh dengan murid. Jiwa dia menyatu menjadi satu jiwa. Macam Abu Bakar Siddiq dengan Nabi SAW.
Kenapa Abu Bakar Siddiq diberi gelaran Siddiq? Siddiq. Kerana kepribadian Abu Bakar Siddiq ni, dia macam apa? Fotokopi ya. Dia macam salin daripada kepribadian Nabi. Apa kepribadian yang ada pada Nabi? Itulah kepribadian yang sama ada pada Abu Bakar Siddiq. Sebab dia jadi macam apa tu, jiwanya satu. Sebab tu semasa hijrah kan orang bertukar. Nuraniyat yang ada pada Abu Bakar Siddiq ni, sehingga orang bertukar. Semasa hijrah sampai ke Madinah, orang Madinah mulanya menganggap Abu Bakar Siddiq itulah Nabi. Sehingga mereka cuba beri teduhan, beri memayungi Abu Bakar. Kerana bertukar ni. Sehingga bila mana Abu Bakar isyarat bahawa itulah Nabi, baru mereka beralih memayungi, memberi teduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi tumpuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila siapa tu, Abu Bakar nak keluar daripada Mekah kan, nak berhijrah kerana tekanan yang kuat daripada orang Quraisy. Keluar daripada Mekah dalam perjalanan, jumpa dengan Ibnu Daghinah. Ibnu Daghinah kata, orang macam kamu, inna mithlaka la yakhruju wa la yukhraju. Tak patut ni orang macam kamu ni keluar daripada Mekah. Ibnu Daghinah kata kepada Abu Bakar Siddiq. Kemudian apa disebut ciri-ciri yang ada pada Abu Bakar? Sama sebiji seperti ciri-ciri yang Khadijah sebut untuk Nabi. Iaitu apa dia? Innaka la tasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'duma wa taqrid dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. 5 perkara ni yang Khadijah sebut untuk Nabi, sifat-sifat 5 ni, sifat yang sama Ibnu Daghinah sebut untuk Abu Bakar Siddiq. Ini contoh nisbah ittihadiyah. Adakah Ibnu Daghinah berpakat dengan Khadijah tu? Nak beri wasaf yang sama, pakatkah mereka meeting dulu sebelum tu kan? Adakah begitu, Zakaria? Ya. Meeting dulu tak ada meeting. Tak ada berpakat. Tapi kenyataan boleh sama tu. Sebab apa? Itulah yang dilihat ada pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Perwatakannya sama. Ini nisbah macam ni, nisbah ittihadiyah. Masa masyhur cerita masa Maulana Ilyas rahimahullah nak meninggal kan, dia peluk anak dia Maulana Yusuf. Bila esoknya Maulana Yusuf naik mimbar beri bayan subuh, orang hairan, ulama-ulama masa tu hairan macam mana kerohanian Maulana Yusuf ni macam bapanya Maulana Ilyas. Walhal dari segi mujahadah Maulana Yusuf selama tak sehebat mujahadah ayah dia lah. Semasa hidup Maulana Ilyas, Maulana Yusuf punya mujahadah ni tidak samalah, pengorbanan sebagainya tidak sama dengan bapanya. Tapi bila Maulana Ilyas meninggal, dia bangun pergi bayar subuh, kesan kerohanian yang orang dalam majlis perolehi seperti kerohanian Maulana Ilyas. Rupanya semasa peluk tu kan, Maulana Ilyas peluk anak dia, Amai Jarau, sekarang aku dah nak pergi, kata. Maksudnya aku akan meninggalkan alam ni lah. Dia peluk Maulana Yusuf. Jadi masa tu kata ulama, berlaku intiqalu an-nisbah, perpindahan rohani, perpindahan kerohanian berlaku. Ini hikmahnya Jibril alaihissalam peluk Nabi 3 kali. Untuk nisbah in'ikas dia berlaku spontan. Jibril masuk je ke Gua Hira, terus Nabi dapat in'ikas itu, tak perlu pada peluk. Tapi yang 3 berikutnya tu perlu kepada mujahadah. Untuk tujuan itu Jibril alaihissalam peluk sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam kehabisan tenaga. Kita beri zakat dulu insya-Allah untuk di laluan pada sesi yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.